Sebab itu saya katakan, orang di atas ni, kadang-kadang saya kata nak halau aja dia orang ni. Saudara Rizwan, bertanding 100 lebih kursi, dapat 3 kursi. Kena tak jawatan lah. Tak. Dah kalah-kalah lah, saudara. Jangan saudara, orang kata nak bertepuk tangan. Kalau kita nak buat benda begitu, tak akan selesai masalah. Kita juga akan tanya, macam mana Pakatan Harapan cuma dapat 83 kursi. Tanpa UMNO, takkan boleh bentuk kerajaan. Satu hal lagi saya, jangan. Saya harap tidak ada lagi kenyataan-kenyataan yang bersikap provokasi. Kenyataan saya, Datuk J. Titi Wangsa patut jadikan calon menteri. Soal nak jadi menteri ni saya dah kata tadi, kita berilah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim memikirkan siapakah calon terbaik. Sebab dia pun dah berjanji. Dalam sidang medianya, dia kata dia akan pilih untuk orang-orang yang ada latar belakang teknokrat, yang ada pemikiran, yang ada kualiti untuk diangkat sebagai menteri. Dan menteri kali ini bukan macam dulu-dulu. Masalah sekarang ni, saya lihat kadang-kadang, orang keliling Kelalang ni mengharapkan orang yang dah menang jadi wakil rakyat itu, kena jadi menteri. Supaya ada habuan, ada khomimah untuk mereka. Ini yang salah, saudara. Sepatutnya kita beri pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, lantik siapa saja jadi menteri, yang kita nak tahu siapa. Yang paling saat ini, saudara Roza, Kazali Amidi kan teruskan jawatan Presiden untuk baiki prestasi UMNO. Benar, saudara Roza. Saya setuju dengan anda. Sepatutnya itu dilakukan, kita berlapang dada lah. Cuma yang saya katakan sekarang ni, saya nak lihat siapakah yang bakal dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Ini paling penting. Dah bertahun saya dah bercakap. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna mesti menangani kartel-kartel, parasit-parasit yang menangguk kekayaan di sebalik derita rakyat. Jadi menteri yang jaga itu mestilah orang yang benar-benar ada wibawa. Saudara Fatimah Yusof, yang salah tetap salah. Kita tak tahu siapa bersalah dalam soal sekarang ni. Jangan kita nak tuduh Puan Fatimah. Biar mahkamah menentukan. Masalah kita ni sekarang, kita membuat persepsi. Tadi saya berjumpa dengan 3-4 orang bertanya dengan saya. Dia kata yang penting ni Zat Hamidi kena tak jawatan. Saya kata kenapa? Kenapa? Dia kata ada dia ambil rasuah. Rasuah yang mana? Dia masih dibicarakan. Biarkanlah dia dibicarakan. Biar mahkamah, tak lama bulan Januari. Lepas itu kita tahulah. Kalau mahkamah melepaskan, tak adalah kes. Bagaimana nanti kalau dah lepas nanti? Apakah kita akan mendewakan beliau? Tak, biarkan. Tetapi saya nampak keikhlasan Datuk Seri Zahid menyantuni UMNO, mempertahankan UMNO sejak daripada UMNO tewas. Saudara Abdul Kadir, harap Perikatan Nasional dibubarkan segera demi kestabilan. Saudara Abdul Kadir, saya tak ambil kisah benda begitu. Perikatan Nasional dia nak wujud ke, ada ke tak ada terpulang. Biarlah mereka menjadi pembangkang yang berwibawa. Bagus juga. Tapi kalau sekadar menjadi pembangkang, hanya segalanya dibangkang pun kita tak setuju. Kita memerlukan kumpulan pembangkang yang akan melakukan kritikan demi rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, Saudara Azmi Nordin, bagi saya kita berlapang dada. Soal apa yang nak akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita dengar dulu. Saya jangkakan besar kemungkinan. Saya diberitahu besar kemungkinan petang besok. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan barisan kabinetnya. Supaya hari Isnin dapat dilaksanakan upacara angkat sumpah jawatan. Dan hari Selasa mula bekerja. Kerana sekarang ni kita ada masa. Saudara Arjuna, saya tak membodik, saudara. Untuk apa saya nak bodik apa saya dapat? Saudara nak marah, marahlah. Saya tak ada bodik siapa pun. Saya dah katakan saya menghormati prinsip demokrasi. Rakyat sudah memberi 83 kursi pada Pakatan Harapan. Biarlah dia pimpin. Bukan saya nak bodik. Cuma saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu ajaib. Rakyat dalam susah sekarang ni. Saya katakan, jangan kita mengharap terlalu tinggi. Apakah itu membodik? Saya mengatakan, Datuk Seri Zat Hamidi perlu dipertahankan. Apakah itu membodik? Rasionalnya. Jangan saudara membuat Arjuna bila tiba-tiba buat kenyataan yang sebegitu. Jangan memancing amarah saya. Dia Jaka Linglung. Entah siapa yang salah tak tahu. Kita tahulah serangnya saudara. Kita tunggu. Kenapa tak boleh tunggu? Biar mahkamah bersidang. Apa ada masalah? Dan saya melihat bahawa keadaan sekarang ni pun yang penting kita nak dengar kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Apakah kabinetnya benar-benar kabinet yang mau menyantuni derita rakyat? Kita nak tahu pertama-tama sekali, Menteri Ekonomi. Biarlah orang yang dilihat mampu memulihkan ekonomi. Saya tengok kumpulan bersih telah pun menghantar memorandum kepada Sri Anwar Ibrahim supaya beliau tidak memegang jawatan Menteri Kewangan. Walaupun dulu beliau pernah menjadi Menteri Kewangan. Itu bagi saya pandangan yang baik. Kerana kata jawatan kuasa bersih, mereka mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terpalit dengan isu-isu yang menyentuh soal kewangan. Betul pun. Jadi kalau beliau tidak menjawat jawatan sebagai Menteri Kewangan, bagi saya amat baik. Dan dia harus memantau siapakah calon Menteri Kewangan. Fikirkanlah sebaik-baik mungkin. Sebab jawatan ini penting saya. Di sinilah letaknya kalau orang yang hilang rasa amanah, hilang pertimbangan. Wang yang begitu banyak, begitu besar. Negara kita secara terus terang saya katakan, kita masih makmur. Tapi saya tak nak tuduh lah. Tapi pimpinan yang melakukan. Tetapi yang paling penting sekarang, kita minta pertama-tama sekali, siapa Menteri Dalam Negeri yang akan mentadbir tentang Suruhanjaya pencegahan rasuah. Ini kita minta habis-habisan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda harus juga bertanggungjawab sebab anda menyatakan bahawa tata kelola yang baik, kita tak mahu ada elemen korupsi dan kita tak boleh membiarkan terlepas begitu saja. Mereka yang terlibat dalam amla ke, korupsi ke, ataupun mencuri wang rakyat, maka mereka perlu dibawa ke muka pengadilan. Saya melihat ramai orang minta bagaimana tentang perbelanjaan wang negara. Apakah Tan Sri Muhyiddin benar-benar telus waktu mentadbir negara saat darurat itu hari. Dalam pengumumannya, dia mengumumkan 600 bilion. Bukan kita pun. Dia yang mengumumkan. Jadi sekarang ni kena jawablah. Perlu dikaji. SPRM kena siasat. Dulu tak boleh lah sebab Perdana Menteri. Orang berkuasa. Sekarang ni segala-galanya perlu dibuka. Kita nak tengok apa jadi dengan wang sejumlah 600 bilion. Benarkah benda itu wujud ataupun hanya sekadar mainan persepsi. Tetapi beliau telah pun mengumumkan melalui kaca TV. Sewaktu negara diumumkan berada dalam keadaan darurat. Ini yang kita nak tahu. Bersatu masa PRU13 kursi boleh pula kau senyap. Bukan 30 kursi. Remit. Jangan kita bergaduh. Kalau nak katakan dulu saya dah tak bersetuju dengan parti PBM yang saya katakan menyanggah prinsip demokrasi. Mereka parti yang kecil. Sepatutnya waktu itu lagi dah. Sepatutnya waktu itu keadilan dah tubuh kerajaan dah. Mereka lah sepatutnya yang mendominasikan. Dan sebaik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi keampunan oleh Duli Yang Mahmudah Tuan Agong. Sewajarnya diserahkan jawatan kepada beliau. Itu hak parti keadilan. Saya bercakap soal prinsip saja. Kita jangan kita ikut kata hati. UMNO mesti pegang jawatan itu. UMNO kita kalah. Datuk Seri Zahid perbetulkanlah balik. Dan paling Saudara Syamzal the scheme of thing. Itu korupsi pun kena disiasat. Scheme of thing Tan Sri Muhyiddin perlu disiasat. Sebab itu saya rasa mungkin beliau berhabis-habisan berusaha untuk tidak mengizinkan supaya pembentukan kerajaan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yakin begitu. Bagi mereka yang menyeleweng, ya Syirik Syahrini, mereka yang menyeleweng perlu didakwa. Dan kita nak tengoklah berapa ramai kluster mahkamah kali ini. Dulu kamu tuduh orang UMNO saja kluster mahkamah dan kali ini berderit. Saya yakin berderit secara banyak kes-kes yang akan dibawa. Dan kita minta supaya Suruhanjaya pencegahan rasuah melaksanakan tata loka, tata kepimpinan yang benar. Kita tak marah. Anda siasat dia siapa saja. Presiden kami telah disiasat, telah dibawa ke muka pengadilan. Dan kita dengarlah apa pula keadilan akan diberi. Kita tak mahu pula bagaimana berlaku apabila mantan Presiden Datuk Seri Najib yang dilihat bahawa banyak kepincangan. Ini keadaan, ini juga perlu diperbetulkan. Sebab kita tak mahu lagi. Cukup-cukuplah rakyat mempunyai persepsi yang terlalu buruk pada pimpinan negara. Sekarang ini masa untuk bergerak. Saya terima kasih kepada PAS. Saya kata yang baik kita kata baik. Yang buruk kita kata buruk. Jangan kita bercakap tak betul.
Saya melihat bahawa PAS telah membuat kenyataan melalui Setiausaha Agungnya, kerana setelah membuat pertimbangan dari pelbagai sudut serta meneliti pendapat umum, maka PAS berpendirian tidak akan menyertai kerajaan persekutuan yang diterajui oleh Perikatan Harapan. Dan tapi yang marah soalannya, dia kata DAP, kenapa begitu? Bagaimana dengan amanah? Tak bolehlah singular, masih lagi nak menyinggung. Sepatutnya bagi tahulah bahawa PAS berpendirian tidak akan menyertai kerajaan persekutuan yang diterajui dipimpin oleh Dr. Anwar Ibrahim. Sudahlah. Kenapa kata Pakatan Harapan dan DAP? Sebab dalam itu ada juga amanah. Ini kadang-kadang tak ikhlas. Bagaimana tak apalah. Mereka mengakui bahawa demi menghormati kepercayaan dan mandat majoriti rakyat. Situ sebenarnya. Majoriti rakyat telah memutuskan Pakatan Harapan dapat 83 kursi. Dan anda dalam kumpulan Perikatan Nasional 73. Hormatilah keputusan rakyat. Jadi katanya PAS akan berperanan sebagai pembangkang yang konstruktif. Kita tunggu. Kita tengok. Tapi macam mana Saudara Mak Izzuan Razali? Juga saya setuju. Perlu disiasat semua ketua-ketua bahagian UMNO. Perlu disiasat. Kalau mereka ada menyeleweng, kalau mereka mendapat kontrak ruling terus, ini perlu disiasat. Saya bersetuju. Sebab saya macam saya katakan saudara, yang berhempas pulas ahli peringkat akar umbi, yang menarikkan bendera, yang jatuh tergolek dok naik tangga ataupun panjat pokok, mereka ni tak ada apa-apa pun, ikhlas berjuang. Tapi yang kaya raya, yang senang lenang, ketua-ketua bahagian walot ni, bila dah tak ada jawatan sekarang ni, mula letakkan ke kesalahan pada Datuk Zahid. Dan mereka marah kerana tak terpilih sebagai calon. Dan mereka mempunyai dendam. Sedangkan muka baru pun rakyat tolak, apatah lagi kalau mereka yang bertanding. Saya bagi tahu terus terang ini saudara. Rakyat dah muak dengan UMNO. Sebab itu dalam saat begini UMNO perlu melakukan pembaharuan. Saya bersetuju. Datuk Seri Zahid pun dah bersetuju. Telah pun laksanakan. Saudara Firdauski Ishak takutlah tu. Ya, mereka takut, itu soal mereka. Tiap-tiap tangan yang mencincang, maka bahulah yang akan memikul. Jangan salahkan orang. Masa sedap, senang lenang, anda lupakan rakyat. Sekarang ini, anda pikullah sendiri. Berbarislah. Apa salahnya pakai baju kuning SPRM kalau anda didapati terlibat? Kedudukan sekarang ni masih lagi satu-satu Johor Darul Takzim dan Selangor. Saudara. Cahaya Azharia, semua parti saya katakan baik. PAS tetap terbaik, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kata terbaik begitu macam mana? Tular dalam media sosial. Boleh pula angkat sumpah. Bahawa Waqf Ali atau nama Tuhan akan mengundi PAS, pernah bagi duit. Itu itulah di media sosial. Nak kata terbaik macam mana? Bagi saya sekarang ni bukan masa. Sekarang ni masa untuk bekerja. Saudara Iwan, tak kira lah mana parti. Kalau salah, tetap salah. Kalau ada songlap, maka perlu disiasat. Saya menuntut Datuk Seri Anwar Ibrahim agar melaksanakan apa yang anda janji. Sebab anda mahu menangani ini kerajaan derita rakyat. Baik undi pun tak ada duit minyak. Koyak. So Mak Misa dia kata, balik undi pun tak ada duit minyak. Koyak. Nak buat macam mana? Dulu UMNO ada duit. Mereka banyak duit, bolehlah bagi. Kita tak ada duit. Sebab itu kita nak minta disiasat. Bagaimana ada parti-parti politik yang begitu mewah nampaknya. Banyak wang. Dari mana mereka dapat wang itu? Ini juga perlu disiasat. Saudara Farid Hassan, dia kata, saya yakin isu AG dan mahkamah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak masuk campur. Betul. Tak ada masalah. Cuma yang kita tuntut agar keadilan itu dilaksanakan. Perlu diadakan judicial review. Kalau dilihat kehakiman tak betul, itu saja. Dan Saudara Ahmad Zahari, betul, saya setuju. Kalau Dr. Zahid salah, dia masuklah ke dalam. Itu saja. Tapi kalau tak bersalah, jangan kita meneruskan mengatakan dia salah. Itu kita mesti berpegang saudara pada prinsip bahawa no one is guilty unless proven by the court. Saya minta lah teman-teman cerahkan minda.
jangan kita berpihak. Jangan kita meletakkan keputusan mengikut kata hati. Dan jangan pula kita letakkan keputusan itu mengikut amarah kita. Sebab itu saya tengok sekarang ni ada usaha-usaha. Sekarang ni mau usaha-usaha nak menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Walaupun Datuk Seri Ismail Sabri menafikan. Dia kata jumpa-jumpa. Dia kata sekarang ni orang dah gila dah. Ada pula langkah tepi kanan apa semua. Tetapi orang kata kalau tak sungguh, orang tak kata. Kalau tak sungguh, tak melata. Kalau tak sungguh, orang tak kata. Jadi, hentikanlah sebarang usaha. Hentikanlah komen. Hadapi sekarang ini, anda sebagai ahli parlimen BRA. Anggap sikap anda sebagai ahli parlimen BRA. Anda sebagai naib presiden UMNO. Buatlah koreksi untuk kebaikan UMNO. Rasa nak lawan, 3-4 bulan lagi, lawan. Cuma kita mengharapkan jangan lagi UMNO mengamalkan politik wang. Ya, saudara Mak Faizal, terowong gaib pun kena siasat. Betul. Xavier pun, saya rasa Xavier pasti kena siasat. Ramai, bukan hanya UMNO. Apa yang ada dalam Perikatan Nasional pun kena. PPBM pun kena. Dalam PAS pun, kalau ada kemungkinan, Tomis pun kena siasat. Sebab itu saya katakan kali ini, berderit di mahkamah saya. Letihlah wartawan untuk melaporkan. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutarakan. Cuma dalam keadaan ini, saudara Ri Banggi nak suruh lepaskan Najib ke? Tidak. Tidak sama sekali. Kita nak tengok keadilan ditentukan. Itu saja. Sebabnya kita merasakan keadilan tidak ditegakkan. Itu tak lebih daripada itu, saudara. Dan saya melihat, saudara, dalam suasana begini, pertama sekali kita lapangkan dada. Mungkin petang besok, mungkin saya dikabarkan sudah ada pun calon-calon untuk menjadi menteri yang akan dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya? Dan pembentukan kabinet kali ini biarlah bukan berdasarkan kepada parti saja. Bukan kerana parti ini menyokong, maka mesti orang parti ini dapat. Tak. Kalau dia benar-benar berkemampuan, yang ada wibawanya. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan melihat. Mungkin kita buat dalam tempoh 5 bulan. Percubaan. Orang ni jadi Menteri Kewangan, dia ni jadi Menteri Ekonomi. Yang paling penting bagi saya, macam saya katakan tadi, pertama-tama adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Sebab rakyat dah terlalu banyak, terlalu lama menderita dengan kos kenaikan bahan makanan dan sebagainya. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri. Ini penting. Keselamatan negara perlu dipertahankan, dijaga. Mana-mana yang datang masuk ke negara kita ini yang masih tidak pulang-pulang lagi, maka perlu dikejar. Jabatan Immigration perlu melaksanakan tugas tanggungjawab. Kita tidak mahu orang yang tak menentu masih berada dalam negara kita ini. Kalau kaki tangan Immigration ada yang terlibat dalam rasuah, mereka juga perlu disiasat. Kaki tangan kerajaan, bukan nak balas dendam. Itu bahagian Immigration. Kemudian kita nak juga Menteri Pertahanan. Mesti orang yang benar-benar amanah. Supaya setiap pembelian senjata tidak boleh diberitahu pada orang ramai. Ya, saudara, JDT mendahului 2-1. JDT, Johor Darul Takzim, skor 2-1. Selangor 1, Johor Darul Takzim 2. Ya, saudara. Dan kita mengharapkan Kementerian Ekonomi. Ini penting. Serta Kementerian Kewangan. Harus dikaji semula segala bantuan-bantuan. Bajet yang kita dah bentang tu, kalau tak menasabah, diperbaiki. Ini yang paling penting, saudara. Jadi, saudara Ri Renggi, kalau Zahid Hamidi jadi TPM, saya apa yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita sokong. Bukan kita menyokong secara peribadi, saudara. Tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memikirkan banyak aspek. Dari segi aspek politiknya, dari kestabilannya. Sebab saya katakan, kalau UMNO tidak stabil, Pakatan Harapan juga tidak stabil. Kerajaan juga tidak stabil. Ini yang paling penting. Jadi, cara yang terbaik, Datuk Seri Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan beliau akan mengemudi UMNO sebaik mungkin. Orang UMNO ni, kalau Datuk Zahid dah ada jawatan, barulah mereka pandang. Selama hari ni, mereka tak pandang. Kerana Datuk Zahid tak pegang apa-apa jawatan. Masa Tan Sri Muhyiddin dulu, dia diseret ke mahkamah. Dan beliau tidak mengambil apa-apa jawatan. Datuk Ismail Sabri yang jadi Timbalan Perdana Menteri. Itu yang jadi masalahnya. Semua orang berkerumun Datuk Ismail Sabri.
Bos lawan jadi presiden. Kerana pegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Bagaimana sekarang? Saya yakin kalau dulu ada 500-600 orang ikut dia, sekarang ni tinggal 5-6 orang ajalah. Sam Adnan, adakah rasa RM10 akan buat lagi kes lama? Apakah Perdana Menteri ke-10 akan buat lagi kes lama? Kes yang mana, saudara? Kes yang mana? Itu kena tunjuk. Cuma saya harap janganlah kita bercakap soal peribadi. Saya dah katakan tadi, yang sudah. Saudara, tengok bola ke? Saya tak tengok bola, tapi saya perhati juga apa yang ada di depan mata saya ini, keputusannya. Jadi saudara, saya harapkan besok masa hari cuti umum hari Ahad, sama kita tunggu pembentukan kabinet yang akan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita mengharapkan beliau benar-benar dapat menangani derita rakyat. Selamat menonton bola Johor Darul Takzim saat ini 2, Selangor 1. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.